بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفهم النبيين وإلهام ملائكة المقربين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Kita mulakan pada kali ini dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Ya. Surah Al-Mustaqim. Yang dihormati lagi di sini Imam Subuh kita pada kali ini, yang dimuliakan pengurusi jawatan kuasa Surau Nur Muhammadi, semua ahli jawatan kuasa Surau Nur Muhammadi, tuan-tuan guru, ustaz, ustazah, Datuk dan Datin, ibu-ibu dan ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, kurniaan, keizinan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hingga ini yang ketujuh daripada bulan Ramadan. Allah bagi kesempatan kepada kita boleh sampai Ramadan yang ketujuh bagi tahun 1443 Hijriah. Sekali lagi, maknanya sekali lagi ini maksudnya terdapat. Jadi sekali lagi tahun ini Allah bagi lagi, mungkin hasil daripada panjang umur yang Allah gunakan kepada kita. Panjang umur ini juga berkemungkinan daripada makbulnya doa kita sendiri. Kita sendiri yang minta kepada Allah, ya Allah, makbulkan kepada saya, panjangkan umur saya. Saya minta umur 1 hektar, 150 hektar. Allah Ta'ala tuan-tuan minta umur apa, saya pun tahu. Tapi sekurang-kurangnya, jika minta Allah panjang umur itu, Allah bagi kepada satu. Yang kedua, mungkin juga umur kita panjang ni kerana doa ibu bapa kita. Mengayah kita doa, ya Allah, panjangkan umur anak-anak, supaya mana mereka boleh mendapatkan ganjaran daripadanya dalam hidup mereka, sama ada ganjaran dunia atau lagi ganjaran akhirat. Kalau umur panjang boleh buat dalam itu. Mau ayah kita doa, mungkin dengan doa ayah kita doa, maka kita dapat perolehan pada umur panjang, boleh lagi rasa Ramadan tahun ini. Mungkin juga doa ini adalah daripada sahabat handai kita. Allah kabul. Kawan-kawan kita yang kita kawan baik, duduk ngopi di haus kopi, di ngopi di mana-mana tak kira,
ataupun kawan-kawan yang boleh bantu kita dan sebagainya, maka kawan-kawan ini, sahabat-sahabat ini yang bersanti sejiwa, yang memahami kita, dia katakan, ya Allah, sahabat-sahabat saya ini panjang umur, supaya kami boleh semua berkawan di dunia dan sampai akhirat. Mungkin juga doa ini daripada adik-adik kita yang doa pada kita, adik-adik kita semua, saudara-saudara kita, adik-abang kakak yang doa pada kita juga, yang kita tak tahu, yang kita tak sedar pun, dia semua di rumah kita. Yang doa itu membuatkan kita dapat berada dalam bulan Ramadan kali ini. Mungkin juga isteri kita, dia doa kita umur panjang, dia tak, ya Allah panjangkan umur saya. Bagaimana bila dia panjang, dia boleh kerja sampai duit kat tu. Tengok, kalau dia tak ada, teruk dia kat tu. Ini kita doa dia. Umur panjang umur. Sama isteri pun, suami dia doa secara rahsia, ya Allah panjangkan umur isteri saya, ya Allah. Supaya mana dengan panjang umur dia, saya teringin nak doa. Jadi panjang dia boleh nak doa semua teringin. Contoh ada yang berikut. Ini contoh saja. Jadi maknanya doa semua mesti doa berkeadaan dalam keadaan mungkin kita, mungkin orang lain. Dan pasti juga mungkin doa daripada imam qadhi kita. Yang dia doa sama ada surau kan, masjid kan, dia doa semua kan, ya Allah rahmati kami semua, kaum muslimin, panjangkan umur kami semua, kaum muslimin, insyaAllah. Maka dengan doa yang macam itu, kadang-kadang Allah akan berhadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah sebenarnya hidup kita hari ini, yang mana hidup kita sebenarnya ada kolaborasi bahasa taman ulasan. Ada kolaborasi antara kita, ada hubung kait. Sebab itu indahnya kehidupan kita yang ada persepahaman, yang ada keharmonian, yang ada kesejahteraan, yang ada saling bantu-membantu, yang saling ambil peran antara satu sama lain dalam masyarakat kita, terutama di dalam urusan secara khusus. Maka dengan sebab itu kita tak boleh membiarkan ataupun kita tidak boleh melepaskan ataupun mengabaikan apa yang ada dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab kuat dan kukuhnya yang Allah berikan kolektifnya antara hubung kita itu kuat antara satu sama lain. Sebab tidak mungkin juga doa kita seorang saja yang Allah mampu. Ini sahabat-sahabat kita yang ramai, mungkin hari itu dia hadir dalam keadaan hatinya yang cukup bersih, yang cukup suci, yang cukup ikhlas, maka dia rafa'kan doa. Allah Ta'ala kata apa? Allah beritahu dalam Quran bahawa penerimaan kepada doa dan permohonan kamu itu datang daripada hati yang ikhlas. Ini alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat yang sebuah kita tengok dia akan bila rapat ni sampai pendek, dan waktu kita duduk ni dia duduk enggang-enggang. Dia bila enggang-enggang ni sampai belakang dan belakang kadang-kadang pagi ni makan tinggal satu sah, pun satu sah tak perlu sarapan. Umpanya tahu, alhamdulillah. Umpanya bila tentu pun panjang ke belakang. Maknanya apa? Maknanya ada pedang. Alhamdulillah. Harapan kita bersama penyembahan ini dengan orang. Dengan lepas Ramadan pendek balik. Sebab kita bukan beribadah dengan rumah Ramadan. Kita bukan hamba Ramadan. Kita hamba Allah. Sesungguhnya innallaha hayyun la yamut. Allah Ta'ala itu hidup dan penghidup. Dan Allah Ta'ala tidak pernah mati. Kita beriman kepada Allah Ta'ala sebab begitu keadaan dia sesuai dengan pembelajaran yang kita nak bawa siap ini.
Bahasanya kita bukan beribadah dengan Ramadan saja. Ramadan saja kami macam ni. Tapi lepas bulan Ramadan kami tak ambil indah lagi. Sebab apa? Sebab kami hanya mengharapkan ganjaran pada Ramadan. Yang ni dia panggil beribadah kerana Ramadan. Jadi kalau kita beribadah kerana Allah, maka itulah sifat sikap yang kita bawa. Cuma Ramadan ni dia jadi madrasah. Dia jadi sekolah. Jadi universiti kita bulan ni. Apa dia? Di sini kita menerapkan. Kita terapkan amalan-amalan mulia ni. Kita nak jadikan dia sebagai latihan pada hidup kita. Yang mana biarlah tahun 1443 kita ada satu connection. Connection apa yang kita bawa? Kita connectkan bahawa ya Allah, ni sampai umur saya minta ni ya Allah. Yang nak pergi dekat lagi dengan kamu ya Allah. Takkanlah saya tak mencintai apa yang kau cintai ya Allah. Allah cintakan daripada golongan-golongan hamba yang duduk dalam keadaan berkumpulan saf. Hingga Allah sebut dalam Quran ini pegang bahawa Allah Ta'ala kata innallaha yuhibbul ladzi yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah sebut walau dalam keadaan pegang sekalipun kamu duduklah dalam keadaan walaupun pegang riwayat saya sekalian tuan-tuan dan puan-puan, orang ni kira pucat kecil lah. Pegang ni kira pucat kecil lah, duduk sana, duduk sini, seorang dia tak boleh duduk apa? Kalau berbaring tu orang tembak kita habis. Tapi dari pucat kecil itu pun Allah pesan lagi. Tahu kita kamu kena pucat kecil sebab perang, tapi tetap juga kamu ada dalam satu pasukan saf kamu. Apatah lagi dalam keadaan kita diharmonikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesejahteraan oleh Allah Ta'ala, maka lebih lagi Allah suka. Lalu kita takkan sampai umur macam ni, takkan sampai perubahan tiap-tiap tahun yang berlaku pada kita, tak ada satu yang memberi correction pada kita untuk kita menyukai apa yang Allah suka. Contoh, Allah suka duduk dalam keadaan kita duduk dalam berkelompok. Allah suka tempat-tempat yang Allah bagi kemuliaan, antara masjid ataupun surau tadi. Maka kita berhati tertambah. Kita hadir kerana hati kita tertambah. Kita doa kepada Allah bersama-sama. Ada satu tempat tak tiga, dia tambah. Dia tambah. Kalau satu tempat tak dua, tak damai. Kadang tak apa. Ada satu tempat tak dua, masa yang sudah berlalu. Waktu yang berlalu tak boleh ambil lah, tak buat apa, tak raya daya orang nak ambil balik tak boleh lah. Tapi satu part kita jangan lepas. InsyaAllah lepas kita sama-sama insyaAllah. Jadi saya sekalipun, saya pesan ni kepada saya tanya, boleh saya sekali tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan, jadi banyak saya sekali tuan-tuan dan puan ni insyaAllah insyaAllah bagus. Tapi saya cuma saya bincang-bincang saja. Sampai saya apa yang dalam rasa hati kita insyaAllah. Baik. Pagi ini kita sambung sikit daripada kita walaupun kita berada dalam Ramadan, tapi tidak menghalang untuk kita berada dalam majlis ini yang kita nak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa? Pasal mengenal Allah ni wajib kenal Allah Ta'ala. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama bagi tiap-tiap daripada kamu, wahai umat manusia, apatah lagi yang kita sebut kata kita orang Islam, maka awal-awal perkara yang kita kena tahu mengenal Allah. Nak kenal Allah Ta'ala macam mana? Kita akan pernah tengok Allah Ta'ala, menyapa dia pun tak pernah, bersalam dengan dia pun tak pernah. Cukup, kata Imam Syafi'i, cukup mengenal Allah Ta'ala itu dari sudut sifat-sifatnya dan asma'nya. Walaupun kita tak boleh nak tengok zatnya, belum sampai masa. Kita boleh tengok zat Allah Ta'ala ini insyaAllah seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, bahawasanya di mana kita nak jumpa dan boleh tengok Allah di syurga. Ini adalah sahih Tirmidzi, bahawasanya akan boleh melihat ahli syurga itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah Allah. Apa dalam hati kita tak berasa ingin nak tengok Allah,
Ada apa? Kita sebagai umat Islam ni, tuan dan perempuan di bawah sekalian, kita sebagai umat Islam, kita cukup teringin. Hak pertama yang kita teringin sekali, teringin nak tengok Allah Ta'ala. Pasal kita nak tengok siapa buat kita ni. Nak tengok ni pencipta kita ni siapa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi motivasi kat kita. Nak tengok Allah, kena masuk syurga. Itu syarat dia. Tak masuk syurga, tak dapatlah nak melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebab macam tu. Jadi maknanya kita kena ada usaha nak masuk syurga Allah, supaya mana dia jadi tiket pada kita. Dia mesti ada tiket. Mesti ada pas dia nak masuk dan nak lihat, nak berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu keinginan kita inilah yang membuatkan kita nak tahu, nak kenal Allah, supaya mana ibadat kita dengan Allah lebih kuat, lebih ampuh. Supaya mana dengan kita lebih mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala ni, maka semakin kita berkeinginan tinggi. Dan semakin juga kita menafikan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Baik. Kita masih berada pada tajuk kita yang ke-6. Perkara yang berkaitan tentang wahdaniyah. Apa dia maksud wahdaniyah? Iaitu Esa. Allah Ta'ala yang Esa. Saya dah bagi maklum dah sebelum ni. Bila sebut dengan Allah Ta'ala ni, kita sebut Esa. Kita tak sebut satu. Apa sebab? Sebab kalau kita sebut dengan perkataan satu ataupun dengan nombor satu ni, bermakna ada satu nombor lagi sebelum satu. Iaitu kosong. Kosong pun makhluk. Kosong pun ada angka dia panggil. Ada angka. Sebab itu kita sebut dengan Allah Ta'ala ni wahdaniyah. Esa. Bagi Allah Ta'ala artinya the only Allah. Baru faham. Kami kalau abang kata Esa tak orang faham. Satu pun tak faham. Abang the only Allah faham. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi kita dah bincang sebelum ni bahawasanya ulama kita ni, tuan guru kita ni, Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani, dia menyebut pada kita bahawa jika Allah Ta'ala itu berbilang-bilang, bukan Esa. Jika Allah Ta'ala itu berbilang-bilang, jelas bukan satu, dua, tiga, empat dan seterusnya. Kalau macam tu Allah Ta'ala dia kata berbilang macam tu, maka pastinya akan ada dua perkara yang boleh kita bahaskan. Bab ilmu tauhid ni yang kita buka dengan kita ni, tu menarik dia. Menarik dia, ibu ayah saya sekalian, tuan-tuan dan perempuan. Sebab apa? Dia bagi pembukaan akal pada kita. Dalam kitab ni, walaupun tuan guru kita ni tulis lama lah, tuan guru kita ni pula dia bukan duduk di universiti. Kalau di universiti ni, dia akan bahas satu-satu ilmu dengan kaedah, dia panggil. Universiti pun bukan kata cerik sangat. Tapi maknanya dia cuba susun ilmu ni nak bagi faham. Bila ada pelajar-pelajar masuk nanti, kita nak bagi faham. Contoh, bila mana kita membicarakan satu-satu ilmu, contohnya ilmu tauhid ni, di antara kaedah yang mesti ada, dia sebut satu disiplin ilmu ni, nak tahu kata ilmu ni benar, mesti disebut dia dengan istilah epistemologi. Ni ada mengantuk kan? Hak saya sebut ni dalam kuliah ni semua lena, boleh kata lagu tu. Tapi saya tengok sini tak ni. Ni kuliah ni saya rasakan ni. Student saya kata sebut epistemologi, tak mungkin dia lena lah. Saya dia nak kena ambil ni. Tapi tak apa, kita bawa bagi mudah aja. Jangan bagi payah-payah macam mesti tak apa, dia kena payah sikit. Maksud epistemologi ni apa? Dia adalah satu disiplin ilmu. Nak menentukan satu-satu ilmu ni, dia ada syarat-syarat dia. Nak bagi tahu kata inilah ilmu. Sebab dalam maklumat yang kita terima, dia ada tiga perjalanan. Satu dia panggil info. Yang kedua dia panggil maklumat. Yang ketiga ilmu. Yang benar dan betul adalah yang ketiga, iaitu ilmu. Info belum tentu benar. Belum ni. Maklumat
adalah perincian daripada info. Nah, yang ketiga ni, nak sampai pada ilmu ni, dia mesti ada perincian dia. Sebab tu tiga kat kita, hadut sampai kat kita, banyak dalam WhatsApp, Facebook tu dia panggil info. Kemudian kita pun daripada info yang kita dapat, surau nak sembelih kambing, bukan surau sembelih. Abang Mi sembelih. Nak sembelih kambing, kata sekok. Bila? Esok. Jadi diminta semua orang datang. Tu bagi info. Kita kata, betul ke ni? Betul ke Abang Mi nak sembelih kambing ni esok? Nak buat kurma. Kita pun tanya, ni saya dapat info di hantar iklan ni, kata di surau kita esok ada kenduri sembelih kambing sekok, betul ya? Dia tangkasa kata, betul. Tu bagi maklumat. Jelas? Jelas, no? Payah ke susah? Sama, payah dengan susah tu lebih kurang. Jelas, no? Maknanya tadi info kita dapat dalam WhatsApp. Kita tanya tu dapat kali kedua, dia panggil maklumat. Baik. Maklumat tu pula ditashihkan lagi. Dengan syarat-syarat dia. Dengan syarat dia. Bila kita ada maklumat ni, maka kita main satu kepercayaan. Dia kata, ni aku dapat maklumat ni daripada Tuan Kuasa sekali. Dia kata, memang nak esok malam nak sembelih kambing. Sekok kata. Tapi lepas sembelih siang. Lepas sembelih malam bila nak makan. Sembelih siang tu malam tu makan kambing. Betul ya? Betul. Dia panggil percaya. Kita percaya kata, ni apa nama sayang, isteri kita tu panggil sayang. Apa nama ni, tak sama-sama. Pasal buka puasa, esok kita buka puasa di surau. Kambing sekok. Bini tanya, sekok makan kita saja kan? Dia kemur sekali. Bini dia tanya, dia katakan sekok kambing, makan semua ke kita saja kan? Satu keluarga kita sekok kambing. Dia kata, takkan semua kita nak makan, tak larat kot. Dia kata, no? Macam tu. Tu dia panggil apa dia? Dia panggil kepercayaan yang benar. Pasal apa? Abang, betul ke abang? Itulah, dia tahu sahabat. Betul ya, pasal abang pun jumpa Abang Mi. Abang Mi kata, kambing duduk belakang rumah dah, duduk tambak dah. Yang tu dia pergi pada syarat kedua untuk ilmu. Maknanya, dia percayalah kata nak buat. Dan dia pun tengok perkara tu benar. Kambing pun beli dah, tengok beras pun ada dah di depan surau. 4-5 kambing, payuk besar pun dia pun duduk usung mai dah. Yang tu dia bagi benar. Cukup 2 syarat. Tapi tak boleh terima sebagai ilmu ni. Tak boleh lagi. Dia kena masuk yang ketiga. Mesti ada justifikasi dia. Siapa yang dia papi angkut semua? Angkut ni semua nak buat ni. Dia kata, no. Abang Mi kata dia nak buat kenduri lagi. Kata, kesyukuran. Pasal sambut Ramadan. Alhamdulillah. Allah panjang umur lagi. InsyaAllah. Nampak contoh. Yang tu dia panggil justifikasi. Kenapa nak buat? Kenapa mesti ada macam tu? Clear. Yang tu dia jadi ilmu. Maka esok malam, main lah. Jangan lupa ajak saya. Lah, begitulah dengan ilmu tauhid ni. Ilmu tauhid ni macam tu juga. Ilmu tauhid ni maknanya ulama kita, ulama dulu, walaupun mereka ni tak pernah sebut tentang epistemologi. Imam Syafi'i tak pernah sebut epistemologi. Imam Hanafi ni, ulama-ulama kita ni pun tak pernah sebut epistemologi. Tapi bila mereka membicarakan tentang ilmu mengenal Allah dan ilmu-ilmu lain dalam kitab-kitab mereka, semua kitab ulama Islam kita, bila kita kaji balik, tengok balik, saringkan semula, semua syarat-syarat epistemologi ni sudah wujud. Maknanya apa? Maknanya Islam itu benar. Benarnya Islam ni Allah Ta'ala pelihara. Epistemologi itu juga Allah yang create untuk manusia timbulkan dalam pemikirannya. Walaupun main daripada orang barat sekalipun. Jelas tak? Sebab ilmu epistemologi ni dia main belakang. Dia main lepas daripada zaman-zaman sarjana duk fikir ni, kita nak tentukan satu ni ilmu macam mana. Dia buat pengklasifikasian tu. Jadi dia buat satu. Bila tengok balik, saring balik dengan hal lama-lama, satu tak lari. Macam ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni bila dia kata Allah tu wahdaniyah esa, maka kita pun percaya. Kita mula percaya. Tapi tak boleh jadi ilmu ni. Sehinggalah ulama kita pun sebut lagi kenapa Allah itu esa. Sebab apa? Dia pun bagi hujah. Macam kita nak sebut lagi ni.
Hujah dia apa? Jika Allah Ta'ala itu tidak esa berbilang-bilang, makanya akan ada dua keadaan. Pertama, Allah yang berbilang-bilang ini mesti kena bersetuju antara mereka. Kena mesyuarat. Allah kena mesyuarat dulu. Pasal dua, ada tiga Allah, ada empat Tuhan, ada lima Tuhan ni. Satu, ulama kita kata dia kena mesyuarat. Satu. Yang kedua, ulama kita ni sebut juga, kalau Allah berbilang-bilang dengan adanya alam ni, maka pastinya akan ada perselisihan. Itu dua keadaan. Baik, kita dah bicara dah tentang yang pertama, Allah Ta'ala bila dia ramai ataupun Tuhan ni kalau banyak, maka dia kena mesyuarat. Dia kena ada persetujuan antara mereka. Kalau tak ada persetujuan, maka tak ada ni hak boleh duduk dalam kehidupan kita hari ni. Hak boleh ada orang, hak boleh ada semua hak kita tengok hari ni. Itu dia pergi persetujuan. Baik. Kata musannif kita ni yang pertama. No, yang pertama dia kata apa? Maka jika bersatu keduanya itu pada menjadikan sesuatu makhluk, maka padanya ada tiga masalah. Maksudnya kalau Allah Ta'ala mesyuarat, kena bersetuju, ada tiga masalah. Ada tiga keadaan. Ni muka surat 20. Kita ahad sama dengan saya ni. Kita ahad tuan-tuan. Saya tak tahu muka surat apa. Bab kisah. Jubah. Jubah. Alhamdulillah. Kalau hak bawa kita buka. Hak tak bawa, nak buka apa? Buka telinga dengan buka hati. Itulah buka mata tu. Okay. Macam tu. Baik. Kalau Allah bersetuju ataupun Allah itu berbilang-bilang, maka dia kena mesyuarat, dia kena dapat persetujuan. Maka kalau dia kena dapat persetujuan, guru kita sebut ni, maka pastinya akan ada juga masalah dia. Pertama dia kata, bersetuju pada menjadikan sesuatu makhluk dalam satu masa. Tuhan hak ada ni, dua cukup lah. Berbuh tiga lagi pening. Empat lagi pening. InsyaAllah boleh. Maknanya, kalau dua, Allah tu, dua saja. Dua-dua ni bersetuju. Bahawasanya, kita ciptakan makhluk dalam satu masa. Tuhan A dengan Tuhan B. Dia kata, mai kita buat makhluk, sama-sama buat. Sama-sama buat. Maka, kedua-dua Tuhan itu keduanya. Pada membuat dan menjadikan jauhar fardi. Jauhar fardi ni maksudnya zat makhluk lah. Tuhan tu akan lemah. Kenapa Tuhan tu lemah? Antara Tuhan A dengan Tuhan B, antara salah satu ni akan jadi lemah. Takkan Tuhan lemah? Kalau Tuhan lemah, dia bukan tu Tuhan. Tuhan ni dia ternafi daripada sifat kekurangan. Tak ada. Dekat Tuhan ni mesti tak ada sifat kurang. Dia tak macam kita. Kita kurang banyak. Kita bukan perfect. Tidak ada satu makhluk pun yang dia sempurna. Walaupun pada penciptaannya, dia nampak sempurna. Ada hidung, ada mata cukup dua. Lubang hidung pun dua cukup. Ada mulut, ada telinga, ada tubuh badan dia cukup sempurna. Walaupun nampak macam tu, tapi manusia tak sempurna sepenuhnya. Sebab tu oleh kerana kita tak sempurna sepenuhnya, kita jangan duk komen orang sangat. Jelas tak? Oleh kerana kita tak sempurna seluruhnya, kita jangan suka komen orang sangat. Pasal kita komen orang seolah-olah macam kita sempurna. Tapi rupanya kita hak komen tu pun tak sempurna juga. Jadi apa yang kita kena buat? Laksanakan apa yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala dengan qadar yang kita mampu buat pada dia. Macam tu. Baik, habis. Tu baik, balik bab Allah Ta'ala balik. Jadi lemah dah Allah kalau dia kena bersuarat dulu nak buat satu-satu ni, lemah. Bukan Tuhan, kena bersuarat. Kita kalau hak Tuhan empunya ni, kalau kata kita manusia sekalipun, tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak buat apa ni, ikut kita. Cara dia mesyuarat tu baru nama Tuan. Tuan rumah. Contohnya kita nak buat kuih petang. Nah kita isteri nak buat kuih. Kita bukan gaduh tanya siapa-siapa. Pasal dapat nak buat stokin celup tepung. Tak ada makanan nak makan.
Habis dah, tak lalu dah. Bangkit Zahra ni, ya Allah. Tengok apa tak lalu, tengok ayam masak merah, itik masak kuning, kebau masak hitam. Habis dah, habis nama dah. Tak lalu duduk geleng tu ni. Tak boleh pergi. Nampak? Tu dia. Jadi dalam keadaan tu tak tahu nak masak apa, kita krip. Hak kita pun kena tanya orang, kita nak makan apa. Tu dia pergi tuan. Tu kita sendiri. Lalu Allah Ta'ala, mesti dia lebih pada kita. Dia tak perlu nak mesyuarat pun. Dia tak perlu. Sebab tu milik dia. Tu hak dia. Tu keadaan dia. Jadi di sini kalau dia kena mesyuarat, artinya dia lemah. Artinya benda yang sangat halus yang tak terima baginya, dan apabila lemah pada yang halus-halus, maka pada yang besar lebih lemah lagi. Kalau hak kecil macam tu, Allah Ta'ala kena bincang, nak buat apa? Kita nak buah telinga di mana? Telinga. Tuhan kata kita buah telinga depan. Kalau saya buat, kalau buah telinga tang lain, dia kata payah dengar. Kita buah depan dia. Pada hidung buah tepi. Tuhan kata, Tuhan B kata, tak elok dah tepi. Buat apa? Dia payah. Kadang-kadang nak angkat takbir, payah. Dia lekat ubi jari di hidung ni lah. Payah. Jadi kita macam mana? Kita buh depan. Jadi dua tu duduk macam tu. Ish, aku tak boleh comel buh depan. Aku duduk tengok tepi lawa ni. Buh bila dulu. Kita buh dulu hidung tepi. Nanti kita krik lain. Kalau Tuhan kata macam ni, lemah lah. Confirm lemah. Kita jadi lagu mana tak tahu. Mai seorang ni tengok hidung tu atas. Mai seorang ni hidung duduk lagu. Mai seorang hidung tak ada. Rupanya duduk di tapak kaki. Tak haru kita. Haru. Sebab tu Tuhan tak macam tu. Jelas tak? Yang ni lah kita nama konsep kedua. Kita percaya dan kita membenarkan Allah Ta'ala tu Esa. Yang kedua, bila mana Allah Ta'ala ni kena mesyuarat dan kena bersetuju dulu, maka kedua-dua Tuhan itu bersetuju pada menjadikan sesuatu makhluk atas jalan dahulu dan kemudian. So dia macam mana jalan dahulu dan jalan kemudian? Tuhan hang buat dulu. Sekali lagi Tuhan B buat pula. Contoh macam tu. Ada Tuhan ni macam tu, kalau ada dua lah. Tu belum tiga, belum empat. Kalau dua dia cukup lah. Pening. Tuhan kata dalam macam ni lah, kita buat dulu hak ni, sekali lagi aku buat. Baik dah, macam tu. Seperti satu Tuhan menjadikan suatu makhluk itu pada jam 10 dan satu lagi Tuhan menjadikan makhluk itu juga pada jam 11. Pukul 10 Tuhan buat loh. Dia buat apa? Dia buat orang. Pong. Contoh lah, buat. Mata pukul 11 lagi Tuhan B pula buat. Lemah ke tak lemah? Lemah. Pasal apa lemah? Maka yang menjadikan pukul 10 itu tahsilul hasil. Artinya mendapatkan makhluk yang sudah ada. Maka lemah ia, dan apabila lemah yang kemudian itu pada yang dahulu, maka itu pun lemah juga pada segala-galanya. Contoh macam ni. Dia nak bak ni, tuan guru kita nak bak macam mana? Bila Tuhan A buat dulu pukul 10, Tuhan B buat pula ke sebelah, maka Tuhan dua-dua ni lemah. Kenapa jadi lemah? Sebab Tuhan B confirm lemah. Sebab dia tiru hak Tuhan A. Dia tiru. Tuhan tu buat tu. Tuhan B kata, comel lah. Buat lebih kurang. Jadi tahsilul hasil. Dia buat atas apa yang sudah ada. Lemah pasal tiru. Tuhan kalau tiru lemah. Manusia tiru sesuai. Pasal apa? Pasal memang manusia sifatnya lemah. Sebab tu kita dok niru lah ni. Nak masak tiru, nak tidur pun tiru, nak pakai baju pun tiru, nak pakai apa pun tiru. Betul tak? Tengok. Buka Facebook, tengok dia buat apa. Lompat tikam. Kuih apa pun saya tak tahu, pelik nama dia. Saya pelik sungguh kadang-kadang. Tak ada nama lain ke pada buh. Buhlah nama terjun bangunan kamu bolehlah tahan. Ni lompat tikam. Allahu Akbar nama. Tak apalah, kita tengok-tengok. Ni dia kuih dia. Teringin. Maka kita kena tiru. Nak buat kuih tu macam mana?
Oh, mula-mula tepung. 1 kilo tepung. Gula 3 kilo. Tiru. No, jadi tiru ni itu amalan kita. Tapi makhluk tiru sesuai tak? Sesuai. Kita makhluk lemah. Allah kalau tiru macam tu, habis. Dia akan bersifat sama macam sifat kita. Bila Allah bersamaan dengan sifat kita, maka dia bukan lagi Esa. Tak ada ke dia? Jelas kan? Macam tu. Jadi di sini orang ulama kita ni nak memberikan lagi benar pada kita, yang kita nak abang kata nak bagi tahu dengan dalil yang jelas bahawa Allah tu Esa, dia tidak berbilang. Ketiganya kata dia, jika kedua Tuhan itu bersetuju pada menjadikan lain-lain makhluk seperti satu Tuhan menjadikan langit dan satu Tuhan lagi itu pula menjadikan bumi. Nampak tak? Maka kedua-dua Tuhan itu lemah keduanya. Kerana Tuhan yang membuat langit sudah tidak boleh hendak menjadikan bumi. Kerana bumi itu sudah ada dan Tuhan yang menjadikan bumi itu pula lemah nak menjadikan langit. Jelas tak? Ni kalau yang bersetuju juga dia kata kita bahagi. Kamu Tuhan A, kamu buat langit, buat pokok, buat bukit. Aku yang B, aku buat orang, aku buat harimau, aku buat binatang semua. Buat itu. Lemah tak lemah? Lemah. Mana boleh Tuhan aku tu? Tuhan dia mesti kena boleh buat semua. Ni tak, dia tak boleh buat. Dia kata, hang tak buat lagi. Bumi hang tak boleh buat. Dia kata, hang buat bumi ke mana? Bulat ke ni? Boleh buat, hang tak buat petak. Ikut suka aku lah. Hang buat langit sudah. Hak bumi pula tanya, hang buat langit mana? Tak ada tiang langsung. Dia kata, itulah rahsia. Hang mana tahu. Kalau jadi macam tu antara Tuhan, pelik tak? Pelik dia. Sebab tu, kita sebut di sini dengan syahidul musyahid, jelas bahawa Allah itu Esa. Kuatlah epistemologi ilmu kita. Kuat. Hujah kita kukuh. Orang Islam pun terima hujah ni, orang bukan Islam pun yang ada akal, dia boleh terima kepada hujah ni. Tapi kalau ilmu ni tak ada, orang tanya kita, macam mana kalau Tuhan tu buat salah? Tak apa kalau Tuhan tu. Jenuh bingung kita. Kita akan jadi bingung. Allah nak jawab lagu mana ni? Nak jawab macam mana? Melainkan para ulama yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada mereka, dia bagi pada kita ilmu ni supaya bila ada orang tanya kita, ni anak-anak kita sudah tanya tu orang lain. Anak kita hak kuih cerdik. Anak kita cerdik bila kita. Pasal apa? Pasal kita lah hantar dia pergi sekolah awal. Dulu kita pun dah pergi sekolah awal. Kita dulu mandi sungai, naik pokok jamu, terjun ke debu ke depan, 6 tahun, 7 tahun tak pergi sekolah lagi. Wah, hambat. Lah 4 tahun pergi dah, 2 tahun pergi dah. Budak tu pun duduk depan apa nama papan hitam tu. Cikgu pun mengajar. Nampak? 2 tahun, 3 tahun. Tak tahu. Tak cerdik lagi anak kita. Mesti cerdik. Oleh kerana cerdik, dia tanya kita pun soalan-soalan cerdik. Kalau dia tanya kita tak rumah ni, ayah, pasal apa Tuhan tu satu? Kalau tu awak jadi mana? Dia tanya guru kita. Kita pun pening dia kata jawab. Mana budak ni? Nak jawab ke mana? Nak jawab macam mana? Ni ulama bagi tahu dah. Jadi masalah besar ni berlaku dalam kehidupan masyarakat kita hari ni. Bahawa orang-orang ni dia idea dia banyak. Dia kreatif, dia inovatif. Sebab tu susunan pada ilmu ni cukup menarik pada kita. Sebab tu jangan celah ilmu ni. Walaupun ada daripada kalangan ilmuwan-ilmuwan ni yang mula mencela ilmu ni. Tak usah bagilah ilmu sifat 20 ni dia kata. Tak usahlah. Cukup bagi kita mengatakan Allah itu ahad wa huwas samad. Betul. Itu betul. Tapi peredaran masa memerlukan untuk kita lebih membawa pemikiran kita sebab dia ada salah silah dia. Dan dia ada perjalanan syarat dia nak menentukan satu-satu ilmu. Baik. Dan jika mana kedua-dua itu berselisih dan berbalah-balah. Tadi bersetuju. Ini kalau berbalah pula. Satu hendak menjadikan sesuatu makhluk seperti langit dan satu lagi itu pula hendak membinasakan langit itu. Maka padanya dua masalah. Ni kalau cerita Tuhan tak mesyuarat. Tadi Tuhan mesyuarat. Dia dapat persetujuan. Hak ni cerita tak mau mesyuarat. Dia masing-masing. Hang aku.
maka akan ada dua masalah. Yang pertama, kalau kalah satu dan menang satu, seperti satunya hendak menjadikan langit dan satu lagi itu hendak meniadakan langit itu, maka yang hendak menjadi itu dapatlah ia menjadikan langit, dan yang hendak meniadakan langit itu tak dapat ia meniadakan. Jadi hari ni macam tu lah. Kita tengok hari ni kalau Tuhan ni dia kata satu buat, satu tak. Satu dia kira apa ya? Sebab dia panggil Tuhan binasa. Tuhan pembinasa. Ada dalam agama-agama tertentu ni, no? Dia ada satu Tuhan jadi, Tuhan membinasa. Jadi Tuhan hak jadi ni dia kira buat ya. Dia kira buat. Hak membinasa ni dia kira nak binasa ya. Jadi kalau berlaku macam tu, adakah mereka ni Tuhan? Dua-dua ni Tuhan tak? Tak. Pasal apa? Pasal lemah. Kerana hak buat ada, dia boleh buat bagi ada. Hak binasa tu dia tak boleh binasa. Macam hari ni kita duk tengok langit dengan bumi. No? Ada dua. Jadi mana ada Tuhan binasa? Tak ada. Sebab apa? Sebab hanya the only Allah Subhanahu Wa Taala saja nak buatkan, nak binasakan pada dia. No? Baik. Baik, yang keduanya seri. No? Kedua tadi salah satu kalah. Yang kedua pula ialah seri Allah Taala ni. Dia boleh lawan macam lawan bola. Perlawanan seri pada hari ini kerana hujan turun. Kedua-dua kumpulan ataupun kedua-dua pasukan tidak dapat menjaringkan gol. Maka busil dibunyikan oleh pengadil kerana pengadil sudah tension. Malaysia dah lama sangat main tak boleh buah gol ni, apa dia? Biar berhenti. Malaysia berhenti. Jadi seri. Jadi hak ni pun macam tu lah. Kedua-dua seri. Kalau dua-dua tak mesyuarat. Maka pada masalah seri ini jadi dua masalah pula. Ada dua masalah pula seri. Baik tak? Itu cerita dia. Jadi kita berhenti dekat ni. Berhenti dekat ni, bab ni. Dia tak ada banyak. Tak ada banyak. Dari banyak lagi dia balik rumah lagi. Tadi tak cerita hak setuju ke hak seri ke apa orang nak. Jadi macam tu. Ada banyak sangat. Semuanya pengakhiran kita ni pada pagi ni saya nak pesan jugalah kepada sahabat-sahabat saya sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, buaya saya sekalian, bahwasanya bila kita menjalani Ramadan ni ada perkara-perkara dalam bulan Ramadan yang perlu untuk kita buat kesempurnaan. Bagi sempurna Ramadan kita. Sebab apa? Dalam Ramadan ni dia kena sempurna. Kita tak mau hari ni kita cuma berada dalam Ramadan hanya sekadar bahasa Ramadan. Dari segi sudut bahasa, puasa itu ialah menahan diri daripada makan dan minum. Tu dia panggil bahasa. Kita tak mau puasa setakat tahan daripada makan dan minum. Tapi kalau boleh kita nak kita berpuasa mengikut istilah syarak. Ikut istilah syarak. Macam mana ikut istilah syarak? Menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat yang khusus berpuasa kerana Allah Ta'ala. Itu syarak. Jadi kita puasa ikut syarak. Maknanya ada benda-benda hak kita nak bagi sempurna, ada benda yang kita kena elak dan kita kena tinggal pada dia. Baru sempurna kita punya Ramadan dan puasa kita. Antara penyempurna Ramadan, satu, Al-Quran. Hak ni jangan tinggal. Boleh tak? Saya tahu. Ni, teman ni surau ni dia ada kelompok dah. Betul tak? Baca Quran ada waktu-waktu dah. Alhamdulillah. Jangan tinggal. Ibu-ibu pun sama jangan tinggal. Kami kalau Ustaz balik kerja. Kami kerja lagi tau. Betul? Basuh baju. Sidai baju. Dia kena buat. Balik-balik tu mungkin 1 kilo, 2,5 kilo balik-balik bukan duduk saja. Cik abang tak apa. Cik abang dia tak kena. Dia balik-balik, buang kepil, buang baju, lepak. Bini inilah tu, duduk macam tu. Dia nak sambut baju dia. Dia relax, kedemu, angkat kaki, buah tak kosian. Belum belenau lah. Lu bangkit tadi tu. 5 ke azhar. Bangkit pula. Bukan dan. Kalau tak dan, ke-7. Ni si ibu ni, si isteri ni Allah macam-macam. Faham tak? Kita tahu yang tu. Betul orang perempuan ni. Bulan Ramadan, Masya Allah.
Dia paling kuat ni. Kadang-kadang semangat ada kat dia. Semangat tu kat dia. Harap kat kita jangan main pi. Ribu wal ghuyubi. Dia ada makik. Kang. No? Di depan. Dia bunyi ke tu kita gagah makik. Kadang-kadang bau. Main kat kita. Bungkus oleh hidung. Kadang-kadang isteri ni agak-agak dia tak gerak sampai dia ambil belangau-belangau main kat bat tidur lelaki dah dulu. Dia kacau bagi keluar bau. Dia kata payah sangat nak bangkit. Tapi dia tahu kita suami dia suka kepala ikan. Dia tahu. Dia buat tu bagi bau. Biar pergi dia kata. Bangkit, kita bangkit semangat. Dia beri semangat dia. Tapi orang perempuan ni, kita kesian kat dia. Dia pun tak boleh nak baca Quran macam orang lelaki-lelaki. No, tak boleh nak buka macam kita boleh duduk kelompok, kita ramai-ramai. Kadang-kadang dia kalut, terutama ibu-ibu yang, para isteri yang masih muda dan bekerja, tu lah. Tapi saya nak pesan juga, bahawa saja jangan tinggal. Macam mana jangan tinggal dia? Kalau kita tak boleh buka Quran ni, kita baca surah Ikhlas. Baca surah Ikhlas. Duduk saja, bukan duduk saja. Duduk saja lagi Ustaz. Bukan duduk saja, masa duduk buat kerja. Lipat kain ke apa? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi kata apa? Nabi kata apa? Suratul Ikhlas sulusul Quran. Nah, surah Ikhlas tu ia 1/3 Al-Quran. Dia baca 3 kali. Kalau 1/3, maka dia jadi sempurna satu Quran. Baca yang tu. Jadi ada masa baru kita buka Quran kita. Nak buat macam mana? No? Tapi jangan tinggal. Dia ni ibu-ibu sekalian macam tu. Jangan tinggal langsung Quran pasal dia penyempurna kepada puasa kita. Kenapa? Kerana Quran ini mukjizat. Mukjizat. Dia bukan tulisan manusia. Bukan manusia yang tulis karang dia dah. Dia datang pada Allah. Bila datang pada Allah, dia mai daripada zat Allah. Dia mai pada zat Allah. Tu Quran tu mai pada zat Allah. Bila dia mai pada zat Allah, dia qadim. Dia qadim, dia kekal. Dia tidak akan hilang bila-bila pun. Hilang. Sebagai dia qadim. Baca dia. Bila baca dia bagi kita dua jalan. Pertama, Quran itu akan lebih menambahkan amalan-amalan kita kepada Allah. Dia tambah kita. Kita lebih suka nak buat amalan-amalan hari ini. Kerana Quran. No? Hari ini kita mai kecintaan pada masjid, mai kecintaan pada sahabat-sahabat kita, mai kecintaan pada jiran tetangga kita. Kita sayang pada mereka semua. Mai pada mana? Quran. Satu. Kedua, Quran ni bila kita baca, ibu ayah saya sekalian tuan-tuan dan puan-puan, dia juga akan menjadi penghalang kepada perkara-perkara yang memberi keburukan pada kita. Perkara Allah Ta'ala larang, dia akan hindar kita. Dia tak bagi main kat kita. Tu di antara mukjizat Al-Quran. Sebab tu kesempurnaan Ramadan mesti dengan Quran. Allah Ta'ala sebut, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ni, bulan ni lah Allah Ta'ala bagi tahu aku turunkan Quran. Sebab tu Quran dengan Ramadan cukup sinonim. Dia cukup terkait. Sempurnakan Ramadan kita dengan Al-Quran. Okey, habis. Khatam. Ibu pun dapat peluang, alhamdulillah 2 kali dapat. Satu dapat hasil tenaga kita yang kita bantu suami anak-anak, yang kedua kita dapat untuk kita. Ibu pun jangan lupa pasal buah tu untuk diri kita sendiri. Satu. Dua, penyempurna Ramadan adalah sedekah. Sedekah ada dua. Satu nama dia sedekah wajib. Yang kedua sedekah sunat. Apa sedekah wajib? Zakat fitrah. Itu sedekah wajib. Jadi semua pada kita ni kena keluar zakat fitrah. Jangan tak keluar. Kaya, sederhana, sampai bab miskin pun. Orang miskin pun bukan ternafi pada dia kena bayar zakat wajib dia pun. Dia tak ada. Biji korma ada, dia bagi malam. Tu pun makan korma habis dah tinggal biji, lupa buang. Dalam poket, kau boleh tubuh. Bagi biji korma tu. Dia kena keluar zakat dia juga. Nampak? Yang kita wajib fitrah. Sebab kalau tak bayar fitrah, zakat fitrah ni memang habis lah. Kadlah kita punya puasa. Tak sempurna. Wajib. Hak wajib. Apatah lagi hak kita boleh bayar ni, bayar anak. Isteri kita, anak-anak kita semua. Dah ni kena tulis nama. Betul tak? Amin. Tak. Lah dibayar, kena tulis nama. Siapa? Muhammad. Okey, isteri, tulis nama isteri.
Semua. Ada 4, tak isteri kena tulis. Bocor rahsia. Tak apa. Tapi dia kau simpan data tu secara rahsia. Kenapa? Satu anak kita berapa, semua tulis nama. Dia nak simpan data di lembaga zakat dengan Kedah. Slow. Itu. Yang kedua, sedekah sunat. Sedekah sunat ni sedekah biasa lah. Hak kita jamu orang buka puasa, kita bagi duit kat orang kita, buh dalam poket. Lagi pergi beli kuih, makanan anak. Kita COD tolong hantar orang kita, bantu orang dan sebagainya. Itu dia panggil sedekah sunat. Hak tu pun baik pada dia. Tu penyempurna kepada kita punya puasa. Nabi kata, tasaddaqu bitamaratin. Bersedekahlah kamu walau hanya dengan sebiji tamar. Tudfi'unal khati'ah. Kerana sedekah itu akan menghilangkan dosa-dosa kita dan kesilapan kita. Dia hilangkan kita punya kesalahan. Nabi sebut. Jadi hak di ruang kita. Man fattara sha'ima kana lahu mislu ajrih ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imin syai'a. Kata Nabi SAW, siapa yang boleh jamu orang berbuka puasa. Jamu orang buka puasa. Tapi jamu orang buka puasa ni jangan jamu sebelum waktu dia. Tak tu tak ada pahala. Jamu kedua tadi, terutama ni hak betul-betul masuk waktu dia. Siapa yang fattara sha'ima, boleh jamu orang berbuka puasa pada waktu dia, maka kana lahu mislu ajri. Orang hak jamu tu dia dapat pahala macam orang puasa tadi. Dapat pahala. Sebab tu ibu-ibu sono ni sono pasal apa? Ada hari ibu-ibu muda dia tak boleh puasa. Ada hari dia. Bila ibu muda ni tak boleh puasa pada hari dia tapi dia masak. Nampak tak? Siapa dia masak kenapa? Suami dia hak kena puasa. Anak-anak dia hak puasa. Depa ni nak buka puasa, kita masak. Padahal kita tak boleh puasa. Tapi Allah bagi tak pahala sama. Ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imin syai'a. Dengan keadaan mana Nabi kata kita dapat pahala ganjaran lebih tu sama-sama dengan dia kalau dapat 100. Contoh kita kata 100. Orang puasa ni dapat 100, kita hak tak puasa tapi masak bagi kat dia. Kita tak puasa bukan tak puasa kerana uzur syar'i. Maka dalam keadaan tu kita bagi kat dia. Contoh maka pahala kita sama dengan dia tanpa mengurangkan sedikit pun pahala orang puasa. Laki kita puasa dapat 100, kita bukan ambil separuh. Abang mai gaji separuh 50. Abang kena 50 hari ni. Pasal cik masak abang. Kalau abang nak 100, masak sendiri. Kacau dia. Dia kata bini aku dia cerdik terlampau. Tak. Isteri masak dia tak puasa pun dapat 100. Suami dapat 100. Untung tak? Untung. Itu untungnya. Kita puasa apa? Kita jamu orang buka puasa. Contoh kita buka meja, tadi surau, nak buat majlis, nak buka puasa. Kita sumbang. Bagi 10, 20, 30, apa saja. Itu pulang pada kita nak bagi. Sebab apa? Harapan kita orang buka puasa dengan nilaian yang kita bagi pada dia. Walaupun nikmat yang kita dapat. Itu nikmat dia. Sebab tu jangan tinggal. Sempurnakan Ramadan kita dengan sedekah. Tiga. Sempurnakan Ramadan kita dengan menjaga lidah. Pasal lidah ni bahaya. Lidah ni bahaya, tuan-tuan. Ibu saya sekalian muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dia bunyi je, lingkup habis kita punya amalan. Kata Umar ibn Aziz, Khalifah Islam dalam zaman kerajaan Umayyah. Apa dia sebut? Qa'imun lail wa sha'imun nahar. La yahfaduna lisanahu aflasa yaumul qiyamah. Siapa daripada kalangan kamu yang bangun sembahyang tahajud waktu malam, pukul 2 bangkit, Allahu Akbar, sono. Pukul 3 dia bangkit senyap-senyap punya. Orang semua tak tahu. Lampu pun tutup. Bini dia pun tak tahu kata dia bangun sembahyang tahajud.
Sampai macam tu sekali, punya jaga dia, baik dia. Dan dia juga berpuasa pada siang hari. Siang-siang ni kurang makan puasa. Allah, bila puasa dia lemah je. Tapi la yahfaz lisanahu, tapi lidah dia tak jaga. Lidah dia macam peluru bandu, ikut dan. Lidah dia nak kata ke orang dia kata, nak umpat orang dia umpat, nak fitnah orang dia fitnah, nak bawa cerita-cerita buruk. Dia buat. Lidah dia tak jaga. Maka aflasa yaumul qiyamah, sampai di akhirat kelak dia muflis. Walaupun dia bagus sembahyang tahajud ni, insya-Allah tabarakallah, hitam ni dia, insya-Allah tabarakallah, tapi tak dapat apa-apa nikmat, kosong. Sebab tu nak sempurnakan Ramadan kita dan puasa kita, jaga lidah. InsyaAllah, moga-moga Allah SWT sentiasa memberikan yang terbaik pada diri kita semua. InsyaAllah kita doakan sama-sama Allah panjangkan umur kita dan kita dapat menghabiskan Ramadan kita insyaAllah dengan sempurna dan dengan apa yang kita boleh laksanakan. Dan juga anak-anak kita terutamanya yang akan menjadi golongan yang menggantikan amalan-amalan yang kita akan buat ni, ataupun yang kita buat, supaya mana bila mereka juga melakukan apa yang kita didik mereka, itu jadi saham pada kita. Menjadi saham pada kita. Di mana? Di alam kubur dan di alam akhirat. Ni hak anak-anak kita buat ni. Bila ibu besar itu, macam tuan-tuan dan perempuan buat ni. Ni, hak ibu ayah saya, tuan-tuan dan perempuan ajak dulu ni. Betul tak? Kita ni, hak boleh buat ni pasal mak ayah kita ajak macam ni. Sebab tu kita boleh buat macam ni. Betul tak? Mak ayah kita dapat dah ni. Dapat. Ni dia panggil amalan anak soleh. Amalan anak soleh. Jadi kita nak, kita juga dapat macam mana mak ayah kita dapat. Kita nak juga bahagian kita. Siapa yang akan tolong buat kat kita? Anak-anak yang soleh. Pasal apa? Nabi kata, terputus semua amalan bila kita meninggal dunia kecuali 3 perkara. Sadaqatun jariyah, wal ilmu yantafi'u bih, wa waladun salih yad'u lah. Di antara dia anak soleh kita tadi. Walaupun kadang-kadang dia tak angkat tangan, tapi dia buat apa yang kita ajak dia. Kita duk ajak dia, dia buat tu. Allah Ta'ala kira semua. InsyaAllah, moga-moga Allah merahmati kita semua. Dan saya ucapkan selamat berbuka pula dah. Dengan berbuka, berpuasa kepada semua kita, kaum muslimin, moga-moga Allah Ta'ala rahmati. Mohon maaf banyak-banyak jika terkasar bahasa, terlajak bicara. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم.